kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikanku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Setia padamu, agar ku setia, setia Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh
kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go. By faith the church was called in the power of the Spirit to the lost, to deliver. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online GKI Kota Modern. Sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern, maka kebaktian umum di bulan November ini masih kita adakan secara online. Diharapkan jemaat dan simpatisan dapat terus setia mengikuti ibadah online GKI Kota Modern.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, Minggu 29 November 2020, mari kita simak beberapa warta berikut ini. Warta yang pertama, ibadah dan pelayanan firman. Dalam kebaktian umum pertama, kebaktian umum berbahasa Mandarin Indonesia, pukul 7.30 WIB dengan tema Ketika Pohon Ara Bertunas, dilayani oleh Evangelis Ivan Simeon dari GKI Kanaan, Jakarta. Kemudian kebaktian umum 2, kebaktian umum berbahasa Indonesia, pukul 10 dilayani oleh Pendeta Rahmiati Tanujaya dari Saat Malang dengan tema Ketika Pohon Ara Berbuah. Kami Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih atas pelayanan para hambanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Bapak Ibu, kemudian warta selanjutnya dari Komisi Wanita GKI Kota Modern. Komisi Wanita mengundang ibu-ibu untuk hadir pada perayaan Natal hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 19 WIB. Akan dilayani oleh Pendeta Indra Kurniadi Chandra dengan tema Natal yaitu Sukacita Natal di Tengah Pandemi. Bapak Ibu dapat mengakses link-link yang tertera di warta lisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warta terakhir yaitu pelayanan peneguhan pemberkatan nikah gerejawi. Setelah diwartakan selama 5 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada surat keberatan yang masuk kepada Majelis Jemaat GKI Kota Modern, maka pasangan di bawah ini, yang pertama yaitu Saudara Robert Tio dan Saudari Nadia Abigail akan menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 10 WIB. Kemudian yang kedua adalah Saudara Patriot Purukan dan Saudari Rita akan menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi pada Sabtu 5 Desember 2020 pukul 9.30 WIB. Kemudian yang ketiga yaitu Saudara Yohanes Sigit Kurniawan dan Saudari Karlina Siman Santosa akan menerima juga peneguhan pemberkatan nikah gerejawi pada hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 11.30 WIB. Kebaktian peneguhan pemberkatan nikah gerejawi ini akan dilayani oleh Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian warta lisan minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. 平安百良安区会的教友们， Sungguh bersyukur jikalau pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti ibadah pada hari ini. 如果今天我们聚在一起参加这一天的网络敬拜，我们将感恩感激不尽。 Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menundukkan hati pikiran kita bersaat teduh. 今天在还没有开始崇拜敬拜之前，让我们安静下我们的心与思想，在上帝面前祈祷。 Amin. Mazmur 130 ayat yang kelima dan 6 berkata, Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan
pagi. 诗篇134章第5到第6节，我等候耶和华，我的心等候，我也仰望他的话，我的心等候主，圣你守约的等候天亮，圣你守约的等候天亮。 Sama seperti bangsa Israel yang menantikan kedatangan Mesias, maka hari ini kita bersyukur memasuki Minggu Advent yang pertama. 正如以色列人当时在等待弥赛亚降临一样，今天我们进入圣灵节的第一周。 Minggu untuk mengingat betapa indah dan manisnya pengharapan dalam Kristus yang datang bagi kita semua. 我们要纪念基督对我们所有人的盼望多么美好和甜蜜，我们期待着他的第二次降临。 Sebagai umat yang menantikan Tuhan, mari kita pujikan, oh datanglah Immanuel. 这就是为什么作为一个等待上帝的人，让我们一起赞美以马内利来临。 Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. 清晨日光恳求降临，借主降临换回中心，冲开长夜幽暗照明，击散死亡深沉黑影。万岁万岁，以色列民，以马内利定要降临。 Oh datanglah Raja mulia, memerintah di tangannya, dengan hikmat penuh kuasa, umatmu turut perintahnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Sang Tuhan Ku降临，看见万民一丝一心，用心平和阻击纷争，重到世界天赐和平。万岁万岁，以色列民，以马内利定要降临。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。 Ibadah kita hari ini dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Markus 13 ayat 28. 我们今天敬拜是基于上帝的话，马可福音13章28节。
Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 你们可以从无花果树写个比方，当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。 Mengenal Yesus berbicara mengenai mengenal pengharapan di dalam hidup ini. 认识耶稣就是了解今生的盼望。 Menuturkan kisah pengharapan berarti kita juga menuturkan kisah Tuhan Yesus. 诉说盼望的故事，总是会诉说主耶稣获救的故事。 Mari sebagai orang-orang yang berpengharapan, kita puji Tuhan dengan mari tuturkan kisah Yesus. 作为在耶稣里有盼望的人，让我们颂赞诗歌，对我诉说耶稣故事。 Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malam penyanyi merdu bermain di bagian sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. 诉说自己刻在旷野，一生传到救主的，诉说出手和末世他坚韧不移中的神，诉说他为此人辛劳，以生命救你孤独，为人藐视又被嫌弃，受尽了忧伤痛苦。 为我诉说耶稣的故事，神的美记在我心。为我诉说宝贵故事，最奇妙的爱家里。 Tuhan dipatu disalib, tubuh memar didera, matinya nista dan baik, namun ia bangkit pula. Mari tuturkan kasih-Nya yang sudah dinyatakan bagiku yang menggantikan dan itu hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. 主内的弟兄姐妹们，让我们进入认罪祷告。 Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan itulah pengharapan kami. Sehingga di minggu Advent yang pertama ini Bapa, dengan penuh kerinduan, kami datang di hadirat-Mu. Bapa di surga, kami datang di dalam segala kehidupan kami. Membuka hati kami, kehidupan kami. Karena Engkau sungguh-sungguh Allah yang memahami dan mengerti setiap kedalaman hati kami. Dan kami saat ini membawa Tuhan kehidupan kami terbuka di hadapan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, sucikanlah hati kami, layakkanlah kehidupan kami. Jikalau di dalam hari-hari yang sudah kami lewati, dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, seringkali kami masih sering terjatuh di dalam menjauhi kehendak Tuhan. Belum seperti
apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Ampuni kami Bapa, sehingga sungguh-sungguh ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya bahwa kasih karunia Allah senantiasa ada melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kami, setiap orang yang percaya di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada saat ini, sebagai umatnya yang sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. 正如他的子民已在上帝面前认罪了一切罪恶和犯罪一样，让我们站起来接受今天从上帝那里得到的恩典信息。 Yesaya 9 ayat 6 berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书第9章第6节，因有婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙赐世，全能的神，永在的父，和平的君。 Yesus Kristus datang sebagai harapan di tengah tidak adanya harapan di tengah dunia yang gelap ini. 在这个黑暗世界的绝望之中，耶稣基督作为盼望来临。 Kegelapan menjadi sirna ketika Tuhan Yesus datang menyinari kegelapan dunia ini, terlebih kegelapan di dalam hati kita. 当耶稣基督的光辉照耀着黑暗，甚至是我们内心深处的黑暗时，黑暗立刻消失。 Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，让我们预备好我们的心来聆听上帝的话。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yang setia, Evangelis Ivan Simeon Halim dengan tema ketika pohon ara bertunas. 今天讲到的是一饭传道，而且它的主题是无花果树发芽时为题。 Kini penuhi hatiku. 现在我们唱诗充满我。 Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap ganti dengan terang tetap. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah aku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. 当我启明万千的风，不会再次重看见。永驻眼里使我承受平安喜乐常得胜。充满我，充满我，耶稣进来充满我，荣耀生命尽充满我，愿这千金充满我。Bagai rusa yang dahaga ku rindukan namamu, mohon sumber air hidupmu terpancar di hatiku. Penuhilah, penuhilah, Yesus penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. 让我们进入祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh rindu Tuhanlah yang memenuhi hati kami.
bukan dengan sukacita dunia yang dapat hilang, bukan dengan gemerlap indahnya dunia yang dapat lenyap, tapi hanya oleh kekekalan firman-Mu dan hanya oleh kehadiran-Mu saja di dalam hati dan setiap hidup kami. Ya Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk kami membaca merenungkan firman Tuhan. Pimpin berkati setiap kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menyelami kedalaman kebesaran, keagungan, keindahan firman Tuhan. Gerakan setiap kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. 让我们一起打开圣经马可福音13章24节。 Dan mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia saja. 经文只是用印尼文来读。 Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga kelak atau anak pun tidak, hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2014 yang lalu ada sebuah film yang berjudul God is Not Dead. 主内的弟兄姐妹们，在2014年有一部电影，就是说上帝未死， Tuhan itu mati. 上帝未死。 Nah, dikisahkan di dalam film itu ada seorang profesor bernama Profesor Redison. Dia meminta ke seluruh mahasiswanya untuk menuliskan pada sebuah kertas tulisan yang besar, God is dead. 那个电影描写到有一位教授，他叫雷迪森，他要求所有的学生在纸上写着“上帝已死”。 Dan menariknya pada saat itu mahasiswanya langsung mengambil kertas, lalu kemudian mereka menuliskan besar-besar, God is dead. 更有趣的是，一个班级一块地写在一个纸上，写作大字“上帝已经死”。 Tuhan itu mati. 上帝已经死。 Tetapi menarik sekali, dari satu kelas itu hanya ada satu orang yang bernama Josh Wheaton yang menolak melakukan itu. 但是很奇怪的，在这个整个班上只有一个人，他的名字叫 Winston， 他就是反对。 Dia menolak untuk mengambil kertas dan bahkan berkata kepada Profesor Redison bahwa Tuhan tidak mati. 他拒绝拿了那张纸，而且他敢面对这个雷迪森，就跟雷迪森讲：“上帝没有死。” Nah, singkat cerita, di dalam film ini dikisahkan bagaimana Redison menyuruh Wheaton untuk membuktikan bahwa Tuhan masih hidup. 简而言之，雷迪森挑战了惠登，就是你要证明上帝是活着的，而且不是死的。 Lalu kemudian film itu dilanjutkan bagaimana Wheaton membuktikan bagaimana Allah masih hidup. 但是最后呢，惠登他能够证明出来说，就是上帝没有死。
Dan di akhir dari film itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat satu kejadian yang unik. 我们可以看那个电影，在它的结束的时候， Bagaimana pembuktian Redison, pembuktian Witten membuat Redison jadi tersentak. 我们可以看怎么样这个魏登，他能够证明给雷迪森看，就是说上帝为死，而且感动了他的心。 Witten bertanya kepada Redison, kenapa kamu percaya Tuhan itu mati? 魏登他就问他的这个雷迪森说：“为什么你说上帝已死了吗？” Dan menarik sekali di dalam film itu dikatakan Redison berkata, karena Tuhan telah mengambil semuanya dari Redison. 在那个电影，就是雷迪森他怎么样讲，就是上帝已经拿掉了他一切所拥有的。 Dan dikisahkan bagaimana sesungguhnya pada saat Redison masih kecil, mamanya sakit, kemudian mamanya meninggal. 而且有讲到，就是当雷迪森还小的时候，他的母亲病了，而且不能够医治而去世。 Redison mengalami krisis pengharapan di dalam hidupnya. 所以雷迪森他就经历到上帝的危机盼望。 Ketika dia masih kecil, dia berharap kepada Tuhan untuk menyembuhkan mamanya. 当他还小的时候，他盼望上帝能够痊愈他的母亲。 Tetapi apa yang menjadi kenyataan yang dihadapi Redison, Bapak Ibu Saudara sekalian? 但是他所面对的是怎么样呢？在上帝面前， Ternyata Redison kehilangan harapan di dalam Tuhan. 就是他在上帝的面前，他失掉了一切的盼望。 Dia berpikir Tuhan akan tolong. 他以为上帝能够帮助他， Ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. 但是实际上并不是他想象中的那样能够帮助他。 Nah sekarang pertanyaannya bagi setiap kita adalah apakah pengharapannya Redison yang salah? 现在我要问每一位弟兄姐妹们，是不是这个雷迪森他的盼望是错了， Atau Redison lah yang salah dalam memahami pengharapan itu? 或者是雷迪森他从了解这个盼望而产生了这个错误？ Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin krisis seperti Redison itu juga kita alami hari ini. 主内的弟兄姐妹们，可能雷迪森他所经历到的那个盼望，我们也是经历到， Masa Advent ini menandai kita memasuki masa-masa akhir tahun, bukan? 就是要进入这个降临的第一周，就是我们已经要进入了这个一年的年尾， 2020 hampir kita selesaikan. 就是2020年已经要结束了。 Dan saya yakin ada banyak harapan kita yang tidak sampai. 而且我相信一定有很多我们所盼望的不能够达到， Ada banyak harapan-harapan yang kita tidak dapatkan tahun ini. 而且有很多我们所愿望的、我们所想的不能够得到。 Ada banyak pengharapan yang nampaknya mati di tahun ini. 而且我们可以看到有很多的盼望，在今年2020年可能是死掉了。 Sekarang pertanyaannya adalah apakah salah di pengharapannya atau di bagaimana cara kita memaknai pengharapan itu? 现在问题是，是不是这个盼望有错误啊？或者是我们怎么样来了解这个盼望是什么意思？ Karena sesungguhnya tema ketika pohon ara bertunas ingin mengajak setiap kita umat Allah untuk kembali memiliki pengharapan di dalam Allah. 其实今天的主题，当无花果树发芽时，就是要给我们一个精神，怎么样来叫我们能够在活动下去。 Dan saya kira pengharapan di dalam Allah tidak pernah salah. 而且我觉得，在上帝里面的盼望是没有曾经错误的。 Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah tidak pernah lalai mengerjakan apa yang dikatakannya. 而且我们的上帝在一切他所做的，他不曾经忽略过。 Dan kalau begitu mungkin kitalah yang salah di dalam memahami pengharapan itu. 如果这样，就是我们对这个盼望的了解有错误。 Dan itulah sebabnya hari ini mari kita melihat perikop yang baru saja kita baca dari kacamata yang lain. 所以今天让我们看我们今天所读的经文，用我们正确的眼睛。 Kenapa kita bisa gagal, kita bisa salah di dalam memahami pengharapan tersebut? 为什么我们会有错误？我们会失败，在我们了解这个盼望的时候。 Dan mari kita sama-sama lihat ada dua kesalahan yang kita sering lakukan dengan pengharapan tersebut. 让我们一起来纠正，就是有两种的错误在我们对这个盼望的看法。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Kesalahan yang pertama mungkin kita lebih berfokus pada tanda daripada kepada pribadi yang akan muncul setelah tanda itu. 第一个错误就是我们可以看在24到30节，就是我们更关注这个标志，而不是
出现的主要人物。 Memang Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ayat yang ke-24 digambarkan bagaimana kesulitan-kesulitan itu terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 当然，在24、20节描写到这些困难是如何在主耶稣第二次降临之前发生的。2020年， Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin setiap kita bukan berfokus pada ayat 24-25. 但是上帝主耶稣他并不是要我们专注于就是在第24跟25节， Tetapi sesungguhnya Tuhan ingin kita berfokus kepada pribadi Kristus yang akan datang setelah masa-masa kesulitan tersebut. 但是主耶稣就是要我们专注于就是他第二次来临的降临的事情。 Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan dengan sangat indah. 所以我们可以看在26节，他所描写的是这样的美好。 Pada waktu itu orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 我们可以知道，主耶稣当他来到的时候是充满着荣耀。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya ini dengan perumpamaan pohon ara, Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以主耶稣他就把他的第二次的降临来比方这个无花果树。 Karena sesungguhnya yang lebih penting bukan pohon aranya. 其实他所描写的更重要的并不是那个无花果树， Tetapi apa yang terjadi setelah pohon ara itu bertunas. 那就是说，当无花果树发芽时候会发生什么呢？ Nah, pohon ara di dalam daerah Israel pada saat itu adalah salah satu pohon yang umum dijumpai. 无花果树在以色列来讲是一棵很普通的树， Bagi orang Yahudi, pohon ara bukan hanya sekedar pohon yang menghasilkan buah saja. 但是如果给犹太人来讲，并不是说无花果树等着它的果子， Tetapi ketika orang Yahudi melihat pohon ara, orang Yahudi juga melihat ini adalah sebagai sebuah penanda. 但是当这个犹太人他看到了这个无花果树，那就是有一个标志。 Ketika pohon ara itu sudah mulai kering, itu memasuki masa-masa dingin, musim dingin. 如果无花果树它已经衰掉了，那就是说这个寒冷的这个冬天也要结束了。 Tetapi tiba saatnya ketika pohon ara itu mulai bertunas, sebentar lagi akan tiba musim semi. 但如果无花果树它开始发芽的时候，那就标志着这个春天已经要来到。 Yang ditunggu oleh orang Yahudi bukanlah pohon aranya, 但是犹太人他们所等待的并不是这个无花果树， tetapi sesungguhnya orang Yahudi menanti-nantikan musim seminya. 但是其实犹太人他们所等待的就是这个春天。 Tetapi sayangnya bukankah setiap kita lebih berfokus pada pohon aranya, bukan? 但是很可惜，我们所等待的就是这个无花果树， Kita lebih berfokus pada tanda-tanda kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. 就是我们所等待的，就是我们所面对的一切困境。 Di dalam konteks kita tahun ini kita melihat bagaimana kesulitan pandemi ada di hadapan kita. 就是我们可以看，在这个2020年，怎么样这个新冠肺炎已经发生在我们的面前。 Dan bukankah ketika pandemi itu ada, kita semua langsung diingatkan apakah sebentar lagi Tuhan akan datang. 我们经历了这个新冠肺炎的时候，我们就是想到了，是不是这个第二次的这个降临已经要来到？ Tetapi pertanyaan itu justru membuat kita menjadi lebih berfokus pada pandeminya. 就是因为这样的问题，所以我们专注于这个新冠肺炎的疫情。 Kita lebih fokus kepada keadaan ekonomi dunia yang lagi hancur. 我们更专注于这个世界的经济已经在堕落下去。 Kita lebih berfokus pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. 我们所面对的困境，就是我们专注于我们的困难， Ketimbang pada sukacita yang ada setelah pandemi ini. 所以没有这个喜乐在我们的生活里面。 Itulah sebabnya hari ini mari kita mau sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们今天一起来学习。 Fokusnya bukan pada tandanya. 我们不要专注于这个标志， Tetapi fokus itu hanya kepada Kristus yang ada di balik tanda itu. 就是我们要专注于就是耶稣基督。 Dan bukankah itu juga yang harus kita pahami di dalam masa Advent yang pertama ini? 而且我们应该要了解，就是在这个降临第一周已 Bahwa 经要来临了。 sesungguhnya suatu hari nanti
setiap kesulitan yang ada di dunia ini akan berakhir ketika Kristus datang 我们一 sebagai 定要 Raja 相信 yang，有一天当耶稣基督来到的时候，在世界上的一切困境都要结束了。 semuanya akan berakhir ketika Kristus datang sebagai Raja yang akbar. 当主耶稣他是长久的君王的时候，我们这个一切困境就要结束了。 Itulah sebabnya mari kita pahami perikop ini dengan satu fokus yang benar. 所以，当我们读的经文，我们要专注于用真理来专注。 Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada dasarnya akan hanya berbicara untuk Tuhan saja. 就是我们在这个世界上所讲的一切，就是我们要专注于耶稣基督， Dan bukan tentang tandanya. Itu yang pertama. 那就是第一。 Dan kesalahan kedua yang kita dapat sama-sama lihat ada di dalam ayat yang ke-31 dan ayat ke-32. 所以第二个的错误，我们可以看在31跟32节。 Bukan hanya sekedar salah fokus, mungkin kita juga lebih sibuk berspekulasi daripada mempersiapkan diri. 就是我们不是在于一直专注，但是我们一直在猜测。 Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian perikop Markus 13 ini paralel dengan perikop Matius pasal 24 dan pasal 25. 我们可以看在马可福音的24到25节跟31到32节。 Nah, di dalam perbandingan antara Injil Markus dan Injil Matius, kita dapat melihat sesungguhnya Matius menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus ini dengan lebih lengkap. 但是我们可以看，就是我们如果要比较在马可福音或者是在马太福音里面， Matius menggambarkan dengan adanya 3 buah perumpamaan yang kita sudah pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. 就是像怎么样，马太福音它有描写到3个故事，我们已经学习过， Di situ ada 3 buah kisah, begitu kan ya? 有3个故事， Ada hamba yang baik dan yang jahat. 有这个恶的妇人跟好的妇人， Ada gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. 有这个聪明智慧的女子与愚蠢的女子， Terus ada hamba-hamba yang diberikan talenta, 而 begitu ya? 且就是有这个好的主人。 Tapi menarik sekali yang di-highlight, yang digaris bawah di dalam 3 perumpamaan itu adalah bagaimana kepergian sang tuan ataupun sang mempelai laki-laki. 但是他所珍重的就是怎么样，他的主人他已经去到很远，也不知道几时回来。 Di dalam 3 kisah itu tidak dicatat seberapa lama tuan itu pergi atau mempelai laki-laki itu akan datang. 但是在那个故事里面，他没有写下，就是说他的主人要去多久，或者是他的新郎是要去多久。 Hanya diberikan sedikit keterangan lalu pergilah tuan itu. 然后他只是记载在一点，然后那个主人就去了。 Lalu setelah itu kemudian digambarkan dan dikisahkan bagaimana respon dari hamba-hamba itu. 但是我们可以看这些他的仆人的反应是怎么样。 Tetapi kemudian tiba-tiba ditulis maka kembalilah hamba itu. 但是突然间有写到，就是他的主人已经回来了， Dan kemudian sang tuan itu pun datang kepada hamba-hamba itu. 而且他的主人他就来到他的仆人面前。 Secara tidak langsung sesungguhnya Matius ingin menggambarkan bahwa fokusnya bukan pada waktu dari kepergian sang tuan itu. 其实马太福音它是要证明到，就是说我们要专注于，就是不是这个时间的问题。 Dan ketika tuan itu kembali, apa yang dilakukan oleh tuan itu? 当他这个主人他到回来的时候， Bukankah tuan itu mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan oleh hamba itu, bukan? 其实他的主人他要看他的仆人，他们已经在做了些什么事情。 Kemudian sang tuan itu memuji hamba yang setia, hamba yang sudah mengerjakan, dan hamba yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. 而且他已经看到了他仆人所作所为一切都是很好的。 Tetapi di sisi lain sang tuan juga marah, menghukum kepada setiap orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, kepada mereka yang jahat dan kepada mereka yang tidak setia. 但是他这个主人也是很恼怒，当他的仆人他真的什么都没有做的时候，他就说他的这个仆人是恶的。 Dan itulah sebabnya ketika kita membaca teks tentang pohon ara ini, 当我们读到这个经文，就是无花果树的时候， sesungguhnya Tuhan juga menginginkan kita untuk berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita. 其实主也是也要我们谨慎，而且我们要照顾好我们自己。
Supaya ketika nanti Sang Tuhan itu datang kembali, kita mendapati Sang Tuhan itu tersenyum dan bangga melihat kita. 当这个主耶稣再来的时候，他能够看到我们之后很骄傲。 Tetapi apa yang kita lakukan hari ini? 但是今天我们已经做了什么呢？ Bukankah sejarah banyak mencatat 不是在这个历史上有很多记载下吗？ berkali-kali ada banyak spekulasi tentang kedatangan Tuhan kedua kali yang ternyata gagal dan salah. 就是有很多这个猜测，就是怎么样这个第二次主耶稣的降临，但是已经失败，而且不曾发生过。 Ada ajaran-ajaran yang mengajak setiap umatnya untuk menghitung kedatangan Tuhan dan kemudian menetapkan satu waktu. Oh, ini mungkin waktu Tuhan itu datang. 而且有很多人他正在计算，就是怎么样计算下去，就是那个号码，就是几时主耶稣第二次的来临。 Ada juga yang melihat penanggalan-penanggalan tertentu dan kemudian beranggapan bahwa inilah waktu Tuhan datang. 而且也有很多人就是看那个日期，他们就选择哦，那个日期就是主耶稣要来。 Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan? 是不是主耶稣想要我们这样呢？ Saya kira bukan. 其实不是， Karena Tuhan bukan menginginkan kita malah jatuh di dalam spekulasi-spekulasi yang ada. 因为主耶稣他不要我们一直在猜测下去。 Tuhan ingin kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. 因为主耶稣要我们预备好我们自己，照顾好我们自己。 Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. 就是在32节我们看，但那日子、那时辰，没有人知道。 Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. 连天上的使子也不知道，子也不知道，唯有父知道。 Kenapa harus ditulis ayat ini? 为什么他要写下这个经节呢？ Karena sesungguhnya Tuhan ingin mengatakan kepada setiap kita bahwa fokusnya bukan pada perhitungan waktu yang kita harus lakukan. 就是主耶稣他就要教导我们，我们专注于不要在这个时间方面， Tetapi perhitungan waktu sepenuhnya hanyalah menjadi otoritas Allah Bapa saja. 就是这个日期所定的这个日子，那就是只有这个上帝的权利。 Apa yang menjadi tanggung jawab kita? 我们的责任是什么呢？ Mari kita persiapkan diri sebaik-baiknya untuk 所以我们 Tuhan. 要好好的预备好我们自己。 Mari kita bangun kehidupan rohani kita. 所以我们要重信我们的这个圣灵的生活。 Mari kita bangun rasa cinta yang otentik kepada Tuhan. 所以我们要兴起我们对上帝的爱。 Mari kita bangun satu spirit, satu semangat di dalam gereja kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh. 所以我们要带着一个饱满的精神进到这个教会来，真正的爱上帝。 Mari kita hidup berbuah untuk Tuhan. 在我们的生活上，我们要活出果子来， Mari kita mengerjakan panggilan kita dengan setia 而且 untuk 我们要 Tuhan. 做一切事情都是用我们这个真诚的心， Bukankah itu juga yang digambarkan dan dikatakan oleh Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian? 是不是？这个撒勒摩他也是有这样的讲过 Di，dalam Pengkhotbah 9 ayat ke-10 di situ Salomo mengatakan demikian. 在传道书第9章第1节那边有讲到， Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. 所以我们要所做的一切，我们一定要好好的做。 Ide yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22. 这个使徒保罗他也是有这样的讲过。 Di situ Paulus berkata, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. 使徒保罗说：“但我在肉身活着，若成就在我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。” Kita lihat PL dan PB sinkron dalam menyatakan ide ini. 我们可以看这个新约跟这个旧约，他们的这个比喻下去都是同样的。 Tetapi bukan hanya PL dan PB saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melihat Yesus Kristus, 当我们看主耶稣的时候， bukankah masa kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini adalah masa yang sangat efektif untuk dia bekerja untuk Tuhan? 我们可以看，当主耶稣他在这个世界上的时候，他在这个世界上真的是充满了精神的工作。 Tidak ada sedetik pun waktu
yang dilewatkan Tuhan untuk tidak bekerja bagi kerajaan surga. 他每一秒钟错过了，或者是不工作，为这个天国的事而工作。 Dan sesungguhnya ini jugalah yang menjadi panggilan kita 这个也是上帝对我们的呼召， Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. 所以我们要预备好我们自己。 Dengan cara apa? Dengan kita mengerjakan panggilan kita dengan setia. 所以我们就是要做好我们的工作，就是被呼召的工作。 Kenapa? 为什么呢？ Karena sesungguhnya pengharapan bicara tentang satu keindahan menjadi orang Kristen di tengah dunia yang tidak ada harapan. 就是这个盼望来讲呢，就是一个很美好的这个事情，就是他能够讲到，在这个盼望里面，在这个世界上不好的事情，这个盼望是多么的美好。 Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama akan menjadi satu jaminan bahwa dia kelak akan datang lagi. 所以主耶稣第一次的来到，就是他讲到他还要第二次的来到。 Dan marilah kita rindukan waktu kedatangan Tuhan itu dengan semangat dan dengan sukacita. 所以当我们在等待主耶稣第二次的来临的时候，我们要等候，用我们这个饱满的精神来等待， Bukan dengan fokus yang salah 就是不要专注于错误， dan bukan dengan tindakan yang salah. 也就是不要乱来行动。 Tetapi dengan fokus yang benar yaitu pada Allah itu sendiri. 就是我们要专注于，就是我们只是专注于主耶稣基督， Dan pada respon yang benar yaitu dengan mempersiapkan diri. 就是我们有很好的反应，就是我们要好好的准备好我们自 Dan 己， kiranya Tuhan yang terus menolong setiap kita. 让上帝帮助我们每一位。 Supaya setiap kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 所以我们每一位都能够在我们的生活上实行这个上帝的道， Dengan fokus yang benar dan dengan respon yang benar. 就是我们用这个正确的专注，以这个正确的反应。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. 主耶稣赐福给我们每一位， Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami boleh kembali diingatkan akan kedatangan Tuhan yang merupakan pengharapan bagi kami. Tolong setiap kami supaya kami bukan memiliki fokus yang salah, tetapi kami memiliki fokus yang benar yaitu pada pribadi Allah itu sendiri. Tolong setiap kami supaya kami dapat memiliki respon yang benar, yaitu dengan mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan datang, kami dapat menjumpai Tuhan yang dapat melihat kami dan tersenyum kepada kami serta berkata, "Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia." Tuhan itulah satu-satunya sukacita dan pengharapan kami. Tolong setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengakui iman menurut baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，
我信身体复活，我信永生。阿门。 Silahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami datang menyerahkan setiap syafaat-syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami, tolong setiap kami, supaya kami dapat hanya mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan secara khusus bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkaulah yang kiranya akan terus menolong dan menuntun bangsa negara kami di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga dapat keluar dari kesulitan yang dihadapi. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja kami, secara khusus GKI Klasis Priangan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan di tengah masa sulit seperti ini kami dapat tetap mengerjakan panggilan kami dengan setia. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati setiap majelis-majelis jemaat yang melayani. Berkati setiap jemaat-jemaat yang ada di setiap gereja-gereja lokal. Supaya kami sama-sama dapat tumbuh semakin lama, semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka juga. Berkati generasi muda GKI Klasis Priangan yang sekarang sedang studi maupun juga sedang kuliah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan syafaat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita melalui persembahan kita. 现在是奉献时间。 Persembahan dapat diberikan kepada jemaat saudara masing-masing dengan cara mentransfer ataupun mengumpulkan dan kemudian membawanya ketika beribadah secara onsite. 奉献是通过汇款和通过在敬拜时仪式的方法，就是收据在信封。当我们到教会的时候，我们给赐给教会。 Nats yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. 奉献经文取自诗篇54章第6节。 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. 我要把甘心献祭给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。 Mari dengan rela hati kita membawa persembahan kita yang melambangkan juga pemberian hidup kita untuk dipakai Allah. Pakai hidupku. 让我们的心甘愿奉献，象征我们献出我们生命供给上帝。我们唱诗，求主管理。 Pakai hidupku ini, jiwaku ku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. 使我手托住生活，因为主慈爱看顾，赐我教会主心路，路不头痛不分路。 Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pandemi yang masih Tuhan izinkan terjadi, tetapi kami tetap merasakan kasih setia Allah dalam hidup kami. Dan pada kesempatan ibadah kami saat ini,
Kami belajar Tuhan dalam penantian kami beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami datang membawa rasa syukur kami melalui persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Pakai Tuhan persembahan ini supaya pekerjaan Tuhan dapat dijalankan dengan baik. Dan setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, aktivis gereja yang mengelola persembahan ini pun juga Tuhan memberkati. Pakai kami karena kami rindu bahwa kehidupan kami juga sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama akhiri ibadah Advent pertama kita. Dan kita pulang dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go. By faith the church was called in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth.